Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain Sofiana binti Yusof dan saya akan membentangkan bahagian saya dalam projek kami. Yang pertama, saya mulakan dengan nama projek. Nama projek kami ialah Banglo Seindah Rumpun. Nama projek ini dipilih kerana lokasinya yang terletak di Hulu Langat, Selangor, Malaysia. Projek ini memberi fokus kepada pembinaan sebuah rumah banglo mewah untuk penduduk di kawasan tersebut. Dan untuk mencapai matlamat projek kami telah mengambil pelbagai langkah. Antaranya termasuklah pemilihan perunding serta kontraktor yang benar-benar layak untuk diambil bekerja di syarikat kami. Dan banglo kami juga terdapat banyak keistimewaan. Nama saya Siti Aisyah binti Abdul Malik. Saya akan menerangkan tentang jenis pembinaan. Jenis pembinaan ialah pembinaan rumah banglo 2 tingkat yang dibina oleh Indra Putra Property Sendirian Berhad. Pembinaan ini dinamakan sebagai Banglo Seindah Rumpun. Banglo ini akan dibina di Hulu Langat, Selangor, iaitu sebuah rumah kos rendah yang berharga RM250,000. Rumah ini dilengkapi dengan 3 bilik tidur, 2 bilik air, ruang tamu dan dapur. Rumah ini berkonsepkan sederhana yang mana sesuai dengan harga yang ditawarkan. Pembinaan banglo ini menggunakan IBS system, iaitu Industrialized Building System Technology, yang mana lebih berkesan dan murah berbanding cara tradisional. Seterusnya, pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan. Yang pertama ialah klien. Klien untuk projek ini adalah syarikat Indra Putra Property Sendirian Berhad dan klien bertanggungjawab untuk menguruskan perbelanjaan projek serta masa yang sesuai untuk keseluruhan projek siap. Klien juga bertanggungjawab melantik pihak perunding serta kontraktor yang terbaik bagi menjalankan kerja-kerja pembinaan. Seterusnya ialah menyediakan lukisan untuk keseluruhan projek. Assalamualaikum, nama saya Nur Hazimah binti Muhammad Shah dan saya akan membentangkan mengenai kos projek. Kos bagi pembinaan Banglo Seindah Rumpun ini adalah bernilai RM250,000 yang merangkumi semua reka bentuk, bahan-bahan pembinaan dan proses penyiapan banglo ini yang terdapat dalam jadual tersebut. Dalam senarai jadual ini mempunyai 10 item description iaitu preliminaries, mempunyai 3 cabang, performance, establish and progress report. Subtotal untuk preliminaries adalah RM18,500. Kemudian B adalah earthwork iaitu excavation, site clearing, pad footing work. Subtotal adalah RM25,000. C pula adalah building work iaitu concrete work, masonry, slab, roof yang mempunyai subtotal semuanya adalah RM189,500. D adalah structure, substructure, superstructure, roof trusses. Subtotalnya adalah RM135,000. E pula architecture iaitu wall and floor finishing. Subtotal adalah RM22,000. F. Painting, internal and external. Subtotalnya adalah RM7,500. Kemudian G. M&E, RM25,000. Electrical, iaitu wiring, switches and snockers. Subtotalnya adalah RM13,000. Plumbing, iaitu plumbing, sanitary fixture. Subtotalnya semuanya adalah RM12,000. Dan akhir sekali adalah infrastructure, iaitu road and drainage, TNB, water meter supply, testing and commissioning. Kesemuanya adalah RM10,000. Dalam senarai kos projek ini mempunyai keseluruhannya adalah RM250,000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Amani Alia akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan perancangan dan penjadualan projek menggunakan Microsoft Project. So, konten dalam
pembentangan ini saya akan menerangkan bagaimana untuk membuat duration dan cost menggunakan Microsoft Project. Sini saya tunjukkan contoh duration menggunakan cara untuk membuat menggunakan Microsoft Project. Maksudnya WPS list ni first, yang test mode ni kita boleh pilih auto atau manual. Nanti saya akan terangkan lebih detail. Test name ni berdasarkan WPS list. Duration yang kita tetapkan, start date kita tentukan, finish date kita tentukan. Percent complete ni untuk kita buat S-curve. Okey, predecessor ni untuk tentukan, untuk memastikan kerja tu berjalan dengan jadual yang telah kita tentukan. Maksudnya bila kerja A dah siap, kerja B perlu dilakukan. Maksudnya daripada predecessor ni untuk memastikan memastikan kerja berjalan dengan mengikut jadual yang telah ditetapkan dan mengelakkan berlaku kelambatan kerja dan mengelakkan daripada projek terbengkalai. Okey, kami menggunakan dua jenis predecessor iaitu finish start dan start. Untuk start ni kita orang gunakan untuk road and drainage. Maksudnya bila kerja painting dijalankan, kita orang pun start untuk drainage. Maksudnya dia mengurangkan masa dan akan mengelakkan daripada projek terbengkalai. Dia lebih menjimatkan masa lah. Dia macam senang. Okey, untuk cost fix untuk fix tool ni kita akan pilih prorated. So kita tak payah tukar. Untuk total cost ni total cost yang telah kita lakukan. Baseline ni berdasarkan kos kita sebenar. Actual ni yang kita masukkan. Maksudnya kalau kita masukkan 10,000 lah maksudnya. Remaining ni maksudnya baki yang ada. Maksudnya sebenarnya kos kita 2,500, 250,000. Tapi kita kira-kira terlebih. Maksudnya dia terlebih bajet kita. So kita kena kurangkan kita punya bajet. Okey. Saya akan terangkan secara mana untuk menggunakan Microsoft Project. First, yang ni yang saya sudah siapkan untuk projek kita orang. Maksudnya first, untuk yang first buat, kita kena create new document untuk tu. Lepas tu pada kolom ni kita kena tukar kepada WPS list dulu untuk make sure susunan yang teratur. Then task mode ni dia ada dua, antara manual schedule atau auto schedule. So untuk senang kita menggunakan auto schedule. Then untuk task name ni kita masukkan WPS list yang telah kita buat. Kita copy satu-satu, bila dah semua habis sampai project finish ni, baru kita masukkan duration ni. Duration ni untuk banglo seindah rumput ni tak payah masukkan sebab tu adalah total dia punya tu. Untuk yang bold ni tak payah masukkan. Kita just masukkan di bawah sub topik, bawah tajuk ni. Maksudnya yang bold ni adalah total dia punya hari untuk siapkan benda tu. So untuk dapatkan first, kalau kita tengok, kalau saya tu maksudnya semua kerja-kerja ni di bawah banglo seindah rumput. So untuk dapatkan dia punya macam subtopik ni, kita kena tekan indent. So dia akan ke bawah. Maksudnya
kerja tu, semua kerja-kerja tu kena di bawah subtopiknya. Kalau tak, dia akan problem pada duration dan juga cost nanti. Okey, bila kita dah siap semua kopi semua ni, then duration yang telah ditetapkan melalui WPS list tu. Okey, maksudnya project start ni dia kena kosong. Maksudnya dia tak mengambil hari apa semua tu. Macam ni 6 hari. Lepas tu kita dah set yang ni 6 start ni. So dia automatic akan bagi tarikh yang finish tu sebab kita dah set auto. So kita tak payah fikir-fikir nak macam mana hari apa habis kan. Senang. So macam untuk TMB water meter supply tu kita tak payah masukkan duration, cost semua tu sebab dia bukan di bawah bidang kita tapi dia termasuk dalam kerja-kerja pembinaan. So kita kena masukkan juga. Mungkin kita anggarkan benda tu TMB akan buat lepas kita kerja-kerja tu dah habis. So kena masukkan juga. Dia macam prasyarat sama dengan project finish. Okay, test ni yang penting untuk kita tahu bangunan tu berfungsi dengan baik ke tak. Okay, predecessor ni kita orang lebih kepada finish start. So kita orang tak tulis ni finish start. Maksudnya dia dekat Microsoft Project ni dia automatic. So kita orang menggunakan dua iaitu finish start dengan start. Maksudnya bila kerja satu tu start, maksudnya contoh bila kerja A start, kerja B pun start. Macam tu. Bukan kerja A siap baru kerja B start. Tak. Kita orang guna untuk start ni untuk road and drainage dengan painting. Maksudnya bila painting tu start, road drainage pun start untuk mengelakkan berlakunya kelambatan kerja. Maksudnya kerja tu siap lambat lah. Okay, then saya akan tunjukkan untuk cost. Okay, first untuk buat cost kena tekan dekat view, table dan cost. Okay, dekat cost ni dekat fixed cost accrual kita biarkan je prorated. Okay, kita untuk mengelakkan berlakunya kesilapan dalam pengiraan kos, kita tak boleh masukkan dekat yang bold punya sebab tu punya total dia punya kos. Maksudnya macam untuk duration tadi. Maksudnya kita kena masukkan untuk di bawah subtopik saja. Macam ni, performance, bond atau insurance. Kita masukkan sini 9,000, sini 6,000. Maksudnya sini dapat total dia. Macam tu lah. Bila dah total semua ni, kita tengok kat sini total dia 2,500. Kita tengok kita punya WPS list tu sama 2,500. So tak ada error semua tu lah. Maksudnya kita buat kerja tu okey lah. Tak ada apa-apa salah lah. Okay, untuk kita tengok dia punya work shadow, kita tengok ni. Kita tengok bila kita buka dia untuk critical point je. Critical task. Maksudnya semua okey lah. Kerja macam perlu siap pada waktu masanya. Kita tengok end date kita pun okey. Last 31 bulan 12. Maksudnya kerja kita siap pada tepat masa lah. Tak ada terbengkalai. Untuk yang progress report semua ni tak kritikal pun tak apa sebab dia kalau kita berlaku kelewatan apa-apa pun tak ada efek.
So kalau benda tu hantar lambat pun okey lah, boleh consider lagi. Tapi bila kerja macam length equation ni tak siap, so kita macam terbengkalai lah untuk buat site clearing semua tu. So maksudnya dia akan menjejaskan duration kita punya tu. Seterusnya saya menerangkan bagaimana untuk membuat S-curve menggunakan Excel. S-curve ni ada dua, iaitu physical dan financial. Physical ni untuk kerja-kerja, untuk tengok progress bagaimana kerja tu berjalan. Maksudnya berlaku kelambatan ke atau tak, kerja tu berjalan okey ke tak. Biasanya JKR akan tengok lah. S-curve. Financial ni untuk menentukan kewangan kita sesuai ke tak dengan projek yang kita jalankan. Okay. Untuk S-curve physical, kita akan menggunakan cumulative percent complete dan juga duration. Yang ni kita hanya buat planning je sebab kita tak buat actual. So kita hanya belajar untuk planning je, untuk pembelajaran. Okey, kalau ada actual satu lagi, kita akan bandingkan antara yang kita planning dengan yang sebenar. Yang tu akan mempengaruhi sikit lah. Okey, saya akan ajar bagaimana tu. Okey, untuk S-curve physical, percent complete. Kat mana kita dapat percent complete ni? Percent complete ni kita dapatkan daripada Microsoft Project, iaitu kita back balik dekat project, task, kita pergi kat task, dan kita pergi dekat test usage, dan kita tengok ni table ni. Okey, kita berdasarkan table ni kita ambil nilai. Kita start 1/6 kan. So okey, start sini 1/6 ni kawasan sini. So daripada 1/6 ni kita copy je dua bar ni untuk tentukan sini sampai sini, kita copy dan kita paste dekat Excel. Kan kita ada copy dua bar tu kan. Satu untuk guna physical, satu lagi untuk financial. So maksudnya cost tadi, satu cost tu kita guna untuk financial, S-curve financial. Nanti saya terangkan. Okey, untuk percent complete ni, bila kita dah so kita dah copy tadi kan untuk semua 31 week tu. Then kita campurkan, kumulatifkan percent complete tu menjadi 100%. Then bila dah dapat ni, kita ambil yang kumulatif percent complete tu, then kita plotkan graf ni untuk dapatkan ni. So maksudnya yang y-axis ni kita gunakan cumulative percent complete, dan x-axis kita gunakan width. So kita plotkan menggunakan Excel. So inilah dapat hasilnya. Okey, untuk yang S-curve financial, kita gunakan cost. Cost pun kita dapat daripada tadi kan, kita copy ni. Kita copy je daripada week 1 sampai week 31. So kita paste je, sama je. Step dia sama je dengan S-curve physical tadi. Cumanya S-curve physical tadi percent complete, kat sini cost. So kita tambahkan semua, kumulatifkan semua cost tu, dan kita dapat total 250,000. Then macam tadi juga kita plotkan graf. Okey, untuk S-curve financial. Untuk y-axis kita gunakan cumulative cost. Then untuk x-axis kita gunakan weight.
and y-axis untuk cumulative cost. Okey. Okey, setakat tu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.